Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih ada ruang dan kesempatan kita bercakap dari hal isu semasa. Baru-baru ni ada seorang menteri yang bercakap di parlimen dengan megah, dengan sombong. Apa katanya? Sila senaraikan harga-harga barang yang naik. Kerana barang-barang terkawal tak pernah naik. Sila senaraikan. Alangkah sombongnya menteri berkenaan. Ialah beliau tak pernah turun ke Padang. Cuma pegawai-pegawainya sahaja yang disuruh turun ke Padang, dan beliau hanya baca apa yang dituliskan oleh pemimpin-pemimpin. Itulah akibatnya jika punya menteri yang sebenarnya lebih bodoh dari bodoh, yang sebenarnya pemalas, penipu, yang sebenarnya pembohong. Ini pemimpin lato-lato. Daripada menteri sampai kepalanya memang penipu, memang pembohong, memang. Apa katanya? Sila senaraikan barang-barang yang naik. Sila. Kerana barang-barang terkawal tak pernah naik. Tengoklah tu. Rakyat pula yang diminta untuk senaraikan harga-harga barang. Rakyat pula. Harusnya dia turun ke Padang untuk melihat harga barang yang melambung naik. Tapi tidak. Beliau tak turun ke Padang. Beliau hanya arahkan pegawai-pegawainya turun ke Padang, dan beliau hanya bacakan laporan. Barang keperluan asas tepung, gula, minyak tak naik ke? Tapi apakah daya? Menurut beliau, semua barang-barang itu terkawal dan tidak pernah naik. Dengan sombongnya beliau katakan apa? Kalau barang-barang itu naik, sila senaraikan. Alangkah sombongnya. Orang bodoh memang sombong. Orang tidak berakal memang sombong. Orang yang menjalankan tanggungjawab dengan tidak jujur memang sombong dan bodoh. Kata-kata beliau menunjukkan beliau bodoh. Ialah, namanya pun dah salah. Kalau tak silap aku, pangkal namanya pun sudah salah. Jadi banyaklah kesalahan-kesalahan yang dibuat. Apa yang dibuat hanya pura-pura, hanya berlakon, seolah-olah beliau orang yang paling faham akan masyarakat. Apa yang tak naik? Subsidi mau dipotong. Bahkan ada yang dipotong. Subsidi minyak dipotong. Itu belum ditanya lagi subsidi untuk nelayan, untuk subsidi untuk para petani. Masyarakat tak berubah nasibnya. Orang naif terus naif. Orang marhain terus marhain.
gaji pejabat awam tidak dinaikkan, bertopengkan konon-konon membenteras rasuah. Ini adalah satu kepimpinan yang penuh dengan pura-pura. Baiklah, pada hemat aku sebenarnya, buat masa ini, Menteri Besar Kedah, Sanusi, adalah yang terbaik. Beliau yang terbaik. Kerana beliau memperjuangkan nasib anak Kedah dengan bersungguh-sungguh. Beliau adalah orang kampung, jiwa kampung yang diangkat menjadi pemimpin yang sangat disayangi oleh orang-orang Kedah. Beliau jauh lebih baik dari pemimpin yang ada sekarang. Dan aku doakan beliau diangkat menjadi Perdana Menteri. Kerana beliau yang terbaik. Selain beliau, Muhyiddin Yassin adalah yang terbaik. Dan aku harap selepas ini masyarakat tidak salah lagi di dalam membuat pilihan. Tak salah lagi. Kerana kesalahan yang beliau lakukan sangat terkesan kepada masyarakat yang ada sekarang. Kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang ada sekarang, yang berpura-pura, yang bercakap tak tinggal dengan hadis dan nas, yang bercakap menggunakan dialek bahasa asing, seolah-olah bangsa Melayu sudah kehilangan bahasa. Jadi apa guna Dewan Bahasa dan Pustaka? Tutup ajalah Dewan Bahasa dan Pustaka itu. Kerana bahasa-bahasa sastrawan negara kita, bahasa-bahasa sastra tidak diperlukan. Kerana kita memerlukan bahasa-bahasa kedobrokan, kejijikan. Kita perlukan. Kita perlukan bahasa-bahasa tata kelola. Kita perlukan bahasa-bahasa sewenang-wenangnya. Jadi, tak perlu Dewan Bahasa dan Pustaka. Tak perlu. Kerana sastra bangsa kita mungkin kurang bagus. Mungkin. Terlalu banyak kebengkokan, terlalu banyak pembohongan, terlalu banyak janji-janji yang tidak ditunaikan. Terlalu banyak. Terlalu banyak putar belit, terlalu banyak putar alam, terlalu banyak. Jadi aku berkesimpulan bahawa kepimpinan yang ada sekarang harus segera ditukar. Harus. Rakyat mesti membuat pilihan yang lebih baik. Mesti. Pada PRN kali ini, pada PRU akan datang, masukkan segala pemimpin yang ada sekarang ke dalam jirat. Masukkan. Kuburkan, benamkan di 7 petala bumi. Benamkan. Kerana mereka sebenarnya penipu. Mereka tidak mementingkan nasib rakyat. Tidak. Sekali-kali tidak. Untuk pemimpin yang mengatakan tidak ada harga barang yang naik, semua barang terkawal. Bermalam aku memikirkan, di mana kebenaran? Dan akhirnya, aku dapat jawapan. Benar. Benar masih ada barang yang tidak naik. Benar, betul.
Jadi pada netizen dan pada masyarakat, itu pengetahuan kamu, benar, ada barang yang masih tidak naik dan kekal tidak naik. Aku harap menteri berkenaan akan memiliki perkara yang sama. Aku harap. Betul ada yang tidak naik, betul. Itu tidak salah. Mungkin netizen, tak perasan bahawa ada kebenaran di dalam kata-kata. Yakni masih ada barang yang tidak naik. Ada. Apakah barang yang tak naik itu? Beliau mungkin perlu beritahu di parlimen akan barang yang tak naik. Perlu. Untuk pengetahuan beliau, mungkin beliau terlepas pandang dan mungkin netizen terlepas pandang. Di bawah kepimpinan kau. Betul. Masih ada barang yang tak naik. Betul. Yakni, setahu aku, mati pucuk memang tak naik. Mati pucuk memang tak naik. Jadi sila senaraikan perkara-perkara yang tak naik. Di antaranya adalah pucuk paku, pucuk ubi. Sila senaraikan. Dan jangan kamu lupa senaraikan tentang mati pucuk yang tak naik. Senaraikan, jangan kamu lupa. Kalau ada orang bertanya, adakah barang tidak naik? Katakan ada. Yakni, sebagaimana mata wang kita tak naik, sebagaimana ekonomi kita tak naik, sebagaimana nasib masyarakat tidak engkau naik dan tingkatkan, sebagaimana peluang kerja tidak engkau naikkan, sebagaimana hidup rakyat yang daif dan miskin tidak engkau tingkatkan, tidak engkau naikkan. Jadi serentak dengan tu, sila catatkan bahawa mati pucuk juga tidak naik dan takkan naik jika engkaulah pemimpinnya. Takkan. Pelabur asing lari. Gaji pejabat awam tidak kau naikkan. Subsidi hendak engkau potong. Telur dan ayam tak dapat engkau kontrol. Sebenarnya engkau tak pernah layak untuk jadi pemimpin. Engkau tak pernah layak untuk jadi menteri. Kerana ini adalah barisan-barisan yang penuh hayal, penuh mimpi. Jadi, sesuailah. Di antara menteri-menteri engkau yang sesuai, yang sudah dilantik adalah salah seorang menteri pun namanya bermula dengan salah. Maka salahlah apa yang dikatakan di parlimen. Tidak ada barang yang naik. Dan ada seorang menteri itu pula hidup di dalam hayal, menjadi tunggangan bangsa lain.
Setahu aku, orang yang biasa dengan hisap sabu tentu hayal. Kerana sabu menghayalkan. Engkau ada pemimpin-pemimpin yang penuh hayal, penuh pura-pura, penuh pembohongan, penuh fantasi, penuh formula. Ada menteri formula. Formula kepala otak, engkau kepala bapa. Berbagai-bagai alasan engkau berikan. Apabila kita bercakap, engkau kata menghasut. Tapi sebenarnya, engkaulah penghasut. Baiklah, untuk kali ini aku hanya nak bagi tahu pada netizen, jangan kalian lupa bahawa masih ada barang yang tak naik. Dan aku harap barang yang tak naik itu, engkau akan alami. Aku harap semoga engkau tahu apa yang dikatakan naik atau tak naik. Baiklah, sampai di sini. Pada masa yang lain, jika aku punya masa, kita jumpa lagi. Aku doakan semua kita dalam sejahtera. Dan aku doakan kepimpinan yang ada sekarang akan terima akibatnya. Dan akan dihumbankan. Akan dihumbankan ke jahanam oleh masyarakat, oleh netizen. Akan. Kelak pada satu masa nanti, jom kita memburu, kita memanah, kita buru kebenaran, dan kita memanah di sasaran yang tepat. Kerana hidup adalah perjuangan hala tuju demi generasi. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.